Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini kita nak tengok hubung kait antara laju bendalih dengan tekanan. Okay, so untuk eksperimen ini kita akan menggunakan tube Venturi ataupun tube benduli lah. Okay, so kita bincang dulu yang pertama ni. Okay, so apabila ada aliran air masuk kat sini, so ini adalah contoh bendalih. Okay, so air masuk pada permulaannya, laju air tu adalah rendah. Okey, so ini adalah laju rendah. So, dia akan hasilkan tekanan yang tinggi. So, bila tekanan tinggi, dia akan tolak air tu naik ke atas. Okey, sehinggalah paras tertentu. So, kita dapat paras tube P tu dia paling tinggi. Okey, seterusnya, air ni dia akan meneruskan perjalanannya sampailah ke hujung. Okey, bila sampai di hujung, pada area sini, okey, laju ni dah mula tinggi laju air tu. Okey, so dia akan hasilkan tekanan yang rendah. So bila tekanan rendah, dia hanya boleh mengangkat ataupun dia hanya boleh menolak air tu dengan lemah sangat. Okey, so dia akan angkat air tu pada aras paling rendah. Okey, so yang di tengah-tengah ni adalah pergerakan air yang sederhana lah. So kita akan dapat level air tu pada paras ini sahaja. Okey, so tekanan yang paling tinggi adalah pada tube P dan yang paling rendah adalah pada tube R. Okey, so ni adalah rendah ataupun low, so ni adalah tinggi ataupun high. Okey, seterusnya kita tengok apabila tube Venturi ataupun tube benduli tu kita gunakan diameter yang berbeza. Okey, so macam biasa air akan masuk pada salur ni. Okey, so air tu pada permulaannya dia akan bergerak dengan perlahan. Okey, so dia akan hasilkan laju di sini adalah laju yang rendah. Okey, so automatik dia akan hasilkan tekanan yang tinggi. Alright, so selepas tu air akan ditolak dengan tekanan yang tinggi. Air akan ditolak naik ke atas sehingga level ni. Okey, seterusnya air tu dia meneruskan perjalanannya sampailah pada diameter yang kecil ini. Okey, diameter tube yang lebih kecil lah. Okey, so diameter kecil, okey, dia akan hasilkan laju yang tinggi. Ingat so bila laju tinggi, tekanan akan jadi rendah. Okey, so kawasan ni laju tinggi, tekanan akan jadi rendah. Bila tekanan rendah, okey, dia akan tolak air tu sikit sahaja naik ke atas, so sehingga sampai level itu sahaja. Okey. So, biasanya aplikasi ni adalah aplikasi diameter yang kecil ni adalah pada paip-paip air di rumah tu kan. Kenapa dia punya diameter kecil? Sebab dia nak hasilkan laju yang tinggi dan elakkan pipe tu daripada pecah. Sebab kalau tekanan yang tinggi, okey, pipe tu akan mudah pecah lah. Sebab biasanya pipe-pipe yang kita ada di rumah tu kita akan tanam dalam dinding kan. So dia kalau pecah bahagian dalam dinding tu susahlah, kita akan ketuk dinding tu balik. Sebab tu kita guna diameter yang kecil untuk hasilkan laju yang tinggi dan boleh diedarkan ke dapur, ke dalam sinki awak, ke dalam toilet, ke mesin basuh. Okey, so laju yang tinggi tapi tekanan dia rendah. Okey, seterusnya dia teruskan perjalanan air ni sehingga ke hujung ni. Okey, pada bahagian hujung, laju dia dah mula tinggi lah. Tapi dia tak adalah tinggi setinggi tube Y tu. Okey, so dia sederhana sahaja. So dia akan hasilkan tekanan yang rendah. So tekanan yang rendah ni dia akan tolak lah air ni naik ke atas sehingga level ini. So laju yang paling tinggi adalah pada tube Y ni, okey, sebab diameter dia kecil. So laju paling tinggi adalah di sini. So yang kedua tinggi adalah di sini. Ini adalah laju yang sederhana. Okey, so kita tengok perbincangan kat bawah. Okay, inference yang boleh dibuat. Okey, tube benduli A yang atas tadi tu yang diameter sama. Okey, tekanan kita tengok tube benduli A dan tube benduli B. Okey, tekanan yang terhasil di tube R adalah lebih rendah berbanding dengan tekanan yang terhasil pada tube P. Okey, so tube R
Okey, tekanan dia lebih rendah berbanding dengan tiub P. Tiub P tu tekanan tinggi disebabkan oleh halaju yang rendah. Okey, kita tengok tiub B, tiub benduli B yang diameter kecil tu. Okey, tekanan yang terhasil dalam tiub Y adalah lebih rendah berbanding dengan tekanan yang terhasil dalam tiub X. So, kalau kita tengok tiub Y, tekanan dia lagi rendah berbanding dengan tiub X. Okey, so dia akan naik ke atas lah. Sebab tekanan tinggi disebabkan oleh halaju yang rendah. Okey, seterusnya soalan hubungan. Bila dikata hubungan di antara diameter tiub kaca dengan halaju pergerakan bendali, okey, awak kena guna perkataan semakin. Okey, untuk hubungan ni, okey, tips menjawab dia, awak hanya tambah saja perkataan semakin di depan tu. Okey, semakin tinggi ke rendah, semakin kecil ke besar, semakin banyak ke sedikit. So, kalau dalam kes ini, kita rujuk kepada diameter tiub kaca. Okey, semakin kecil. Okey, semakin kecil diameter tiub kaca. So, potong perkataan dengan, tambah lagi perkataan semakin. So, kat sini awak kena buat inilah koma. Semakin tinggi ke rendah, panjang ke pendek, banyak ke sedikit, halaju pergerakan bendali. So, dalam kes ini halaju. So, halaju, halaju kita guna perkataan tinggi lah, semakin tinggi. Okey, halaju pergerakan bendali, salin saja. So, ini adalah skema dalam buku SPS lah. Okey, so soalan seterusnya dia kata, apakah hubungan antara halaju pergerakan bendali dengan tekanan yang terhasil? So, macam biasa, kita akan guna tambah saja perkataan semakin tinggi. Okey, semakin tinggi halaju pergerakan bendali, salin balik. So, potong perkataan dengan, ganti dengan koma. Okey, tambah perkataan semakin tinggi ke rendah tekanan, okey, yang terhasil. Salin balik. Okey. So, ini skema SPS. Alright, so kita tengok apabila tiub venturi ataupun tiub benduli awak tu kita terbalikkan. Kalau tadi kita tengok pengaliran air. So, sekarang kita tengok pengaliran udara. Okey. So, apabila udara masuk dalam ni. Okey, udara masuk dalam ni. So, pada permulaan dia, halaju dia rendah. Okey, tekanan yang terhasil adalah tinggi. Jadi, udara tu dia akan tolak air. Tadi air tolak udara. So, sekarang udara tolak air. Sehinggalah air itu turun sampai level ni. Pada awalnya, level air ataupun level udara yang tadi tu, yang ke atas tadi tu, dia adalah sama. Pada awalnya lah, dia adalah sama level dia. Okey. Kemudian, pergerakan air tu dia akan teruskanlah pergerakan sampai ke hujung. So, bila di hujung ni sama macam tadi, halaju dia akan bertambah. Kemudian, tekanan dia akan menurun. Jadi, bila tekanan tu rendah, okey, dia akan tolak air tu sikit saja. Udara tu akan tolak air sikit saja sehingga ke paras ini. Okey. So, sama juga dengan tiub benduli yang diameter dia kecil. Apabila kita terbalikkan, pada awalnya dia punya level air tu, okey, aras air tu sama. Okey. So, kita tengok pada awalnya air akan masuk, udara akan masuk. So, kat sini halaju dia rendah, tekanan akan jadi tinggi. So, bila tekanan tinggi, udara tu dia akan tolak air sehingga ke level ni lah. Okey. So, bila dia dah masuk ke diameter yang kecil, okey. So, bila diameter kecil, okey, halaju akan jadi tinggi dan tekanan akan jadi rendah. Bila tekanan rendah, dia hanya boleh tolak, udara tu dia hanya boleh tolak air sikit saja sehingga ke paras ni. Dan seterusnya lah, dia akan sampai sini dengan halaju yang agak tinggi sikit lah. Okey, tapi rendah berbanding dengan yang tengah-tengah tadi ni. Okey, so dia akan hasilkan tekanan yang rendah. Okey, so dia akan tolak air sehingga ke level ini. Okey. So, berdasarkan aktiviti ini, nyatakan definisi secara operasi bagi. So, gariskan perkataan selepas perkataan bagi prinsip bernulis. So, masukkan dalam formula DSO.
Okey, definisi secara operasi ni adalah DSO. Masukkan dalam formula dia macam biasalah kita guna. So, prinsip Bernoulli yang awak garis tadi tu, salin balik, ialah prinsip. Sebab apa? Sebab prinsip Bernoulli adalah prinsip. So, yang ni kita boleh ganti dengan bahan, dengan daya. So, apa sahaja yang berkaitan. So kita boleh refer yang bahagian depan ni yang menyebabkan aras air yang berbeza dalam tiub Bernoulli. So, aras air ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Bergerak balas ataupun PB. Atau awak boleh juga rujuk pemerhatian. So DSO kita boleh rujuk pemerhatian ataupun PB, pemboleh ubah bergerak balas. So kesimpulan untuk eksperimen ini adalah tekanan yang terhasil adalah rendah pada bahagian air yang mengalir dengan laju. Tekanan akan jadi rendah apabila laju tinggi. Itu kesimpulan dia. So itu sahaja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.